Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa tabi'ahu thumma amma ba'du. Okay, minggu lepas kita belajar tajuk apa? Ingat tak? Reply sat seorang. Tajuk apa minggu lepas? Tentang apa? Rifqu bil hayawanat. Ar-rifqu bil hayawanat. Suara siapa tu? Siapa nama? Firdina. Irdina. Okey. Okey, minggu lepas kita dah tengok tentang ar-rifqu bil hayawanat, iaitu tentang belas kasihan terhadap haiwan. Apa yang patut buat, apa yang tak boleh buat dekat haiwan. Okey. Minggu ni tajuk dia al-istiqamatu ala ta'atillah. Dah ada dah buku depan. Alat tulis dah sedia ke? Dah. Okey. Kalau buku teks kamu muka surat 93. Muka surat 93 tafsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. وما لكم من دون الله من أولياء ولا تنصرون إلى آخر الآية. Ustaz tak baca semua. Itu ayat dia daripada 112 sampai 115. Okey. Fastaqim, maka istiqamahlah seperti mana kamu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil mana tak? Ke kamu nak tengok saja dalam tafsir? Kamu buka tafsir, kamu tengoklah noh. Kalau nak ambil satu-satu ni, kita ambil secara mafhum lah. Cepat sikit. Nah? Boleh tak? Boleh, Ustaz. Boleh. Boleh tak? Okey. Reply sikit. Baru rasa macam ada orang. Ni cakap seorang-seorang lah. Okey. Ayat ni, 112 ni adalah perintah tentang istiqamah. Dan ayat ni adalah ayat yang Nabi rasa berat lah. Antara wahyu yang terberat yang turun kepada Nabi SAW adalah ayat ni. Fastaqim kama umirta. Maka istiqamahlah seperti mana yang disuruh oleh Tuhanmu. Kalau Nabi sendiri pun rasa berat, tambah kita umat yang datang selepas Nabi SAW, lagi berat tak? Lagi berat lah. Nabi rasa berat. Para sahabat pun rasa berat. Zaman selepas tu lagi rasa berat. Sebab Nabi kata apa? Khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun adalah kurunku. Tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum. Kemudian zaman selepas tu, kemudian zaman selepas tu. Kemudian dekat 3 zaman tu saja. Yang datang selepas tu, iaitu zaman kita lah, lagi teruk lah. Lagi berat. Nak istiqamah ni berat. Okey. Ayat yang ke-113, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang yang zalim, maka kamu akan disentuh oleh api neraka. Cenderung kepada orang yang zalim ni macam mana contoh dia? Contoh dia, kita setuju dengan perbuatan dia. Kalau dalam pilihan raya tu ada 2 pemimpin kan, kita berhak untuk memilih salah seorang daripada kedua tu. Kalau kita mengundi orang yang zalim, bermakna kita pun cenderung kepada orang yang zalim. Kita tak buat zalim, tapi cenderung saja. Apa balasan dia? Fatamassakumun nar. Maka kita akan disentuh oleh api neraka. Masuk neraka lah. Yang ke-114, wa aqimus salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Dirikanlah solat pada waktu siang dan pada waktu malam. Innal hasanati yudhibuna sayyi'at, iaitu sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan keburukan. Okey. Dapat tak? Cara ringkas? Dapat. Okey. Sekali kita akan tengok sebab nuzul kepada ayat 114. Sebab apa ayat ni turun?
Okey. Adapun ayat 112, 113, sebab nuzul dia tak ada. Ada ayat dalam Al-Quran, dalam banyak-banyak tu. Ayat Al-Quran semua ada berapa? Semua sekali daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Berapa ayat ada? Berapa? Tak ada jawapan. 6,236 ataupun 6,666. Khilaf di kalangan ulama. Okey. Kemudian, kamu bisa tengok tak gambar ni? Betul. Bisa tengok. Gambar apa yang Ustaz nak tunjuk ni? Ni dipanggil apa? Ni dipanggil apa? Yang baby ni naik ni dipanggil apa? Kenderaan dia ni. Nampak kan kersa yang Ustaz bulat-bulat ni? Nampak. Ha. Kenderaan dia ni panggil apa ni? Ustaz duk cari bahasa Melayu sampai lah ni. Tak dapat lagi. Kamu panggil apa? Walker baby kan? Walker baby kan? Ha. Tapi orang kampung dia panggil celung. Ustaz tengok dalam kamus dewan. Tak ada pun celung. Celung makna lain. Tanya juga cikgu bahasa Melayu apa semua kan. Mereka pun tak tahu panggil apa. Panggil Walker. Walker baby ni. Okey. Baby ni dia tengah buat apa ni? Tengah buat apa? Tengah senyum. Tengah senyum. Kau nampak yang tu je. Kau nampak yang tu je. Ada siapa yang nampak lagi dalam pada tu tak? Lagi Ustaz Ha? nampak bahagia. Nampak bahagia. Tak jumpa lagi ni. Okey, tengok kaitan dengan tajuk kita pada hari ni. Istiqamah. Okey, gambar yang pertama. Okey, seorang baby dia naik walker. Okey. Yang kedua, nampak gambar ni? Gambar apa ni? Basikal. Basikal. Okey. Apa yang pelik sikit dekat basikal ni yang kamu tengok? Tak ada yang pelik, nampak biasa tak? Ada roda. Ada roda. Roda yang mana? Roda yang kecil. Yang kecil. Okey. Bagus. Nampak dah sikit tu. Okey, kalau gambar ni? Gambar tentang apa ni? Orang tu bawa kereta sambil tidur. Sambil tidur bawa kereta. Sambil tidur. Macam mana kereta boleh jalan? Dia pakai Tesla Ustaz. Dia pakai? Suara ni suara siapa? Babat lah. Mastura. Mastura. Ustaz, Okey. Najah dengan Anak Izzati tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk. Dalam grup dia abang juga. Sebelum ni dia guna Gmail boleh masuk. Ada button admit ni. Tapi tak naik pun kat Ustaz. Ustaz tengok Ustaz lah. Dia tak naik pun. Semua yang ada kat sini semua guna email MOE je. Selain benda tu tak masuk. Kamu belajar ASK macam mana penyelesaiannya? Sebab apa? Tak tahu lah Ustaz. Tiga s pun tak benar ni. Okey. Tak apa dah. Okey, nampak dah lagi? Ke dah hilang?
Ada. Ha? Ada? Ada. Okey. Nampak gambar kan? Nampak. Okey. Apa nama? Biasa naik tak? Walker ni. Biasa naik tak? Siapa biasa naik? Dia ingat tak sejarah dia kecil-kecil dulu? Tak nak tanya mak. Oh, baru nak tanya. Okey. Kamu tanya mak. Ha? Biasa lah. Okey, kamu tanya mak kamu lah. Walker ni dalam bahasa Melayu dia panggil apa? Kalau orang kampung Ustaz, dia panggil celung lah. Orang Kedah dia panggil celung. Tapi tak tahulah. Kalau kamu dengar celung tu, bisa dengar tak? Perkataan celung. Bisa dengar tak? Tak. Tak. Okey. Biasanya orang naik celung ni untuk apa? Dia kalau perubatan moden tau ni, dia tak bagi. Budak-budak ni dia naik celung. Sebab mengefekkan kesihatan. Dan dia memaksa budak. Dia memaksa pembesaran budak. Biasanya orang naik celung ni untuk apa? Untuk nak belajar jalan, betul tak? Budak-budak kalau nak belajar jalan, biasanya mak ayah dia akan letak dalam celung untuk nak belajar jalan. Kaitan dengan tajuk istiqamah. Okay, kita tengok budak-budak waktu dia nak belajar jalan tu, dia duk cuba nak belajar jalan sampai dia boleh jalan. Dia jalan sikit jatuh, jalan 1-2 tapak jatuh, 1-2 tapak jatuh. Tapi dia cuba tak? Dia cuba. Cuba nak apa? Cuba istiqamah. Macam tu juga. Macam tu juga dengan gambar yang kedua ni. Gambar yang kedua, waktu kita mula-mula naik gerek, kita terus naik lah. Kita perlu dulu kepada ni, roda bantuan. Perlu roda bantuan. Okey, kalau ustaz dulu, ustaz pun tak ingat lah. Pasalnya pakai roda dulu kot. Mula-mula buah dua belah. Lepas tu, buang sebelah. Belajar imbang dulu. Lepas tu dah cekap dah, baru buang semua. Biar tinggal dua roda yang sebenar je. Itu cara apa? Cara istiqamah. Okey. Yang ni apa dia? Seorang tengah memandu dan dia rasa mengantuk. Nak sampai ke destinasi, dia kena tahan ngantuk tak? Kena tahan. Gelap sat. Bagi sedap balik. Supaya dia tengok jalan tu sampai ke destinasi yang terakhir. Okey? Ustaz nak abang yang tu je. Istiqamah. Nak istiqamah tu payah tak? Susah. Berat. Okey? Korang bisa dengar tak kataan ni? Cuba baca tak? Boleh faham tak khat tu? Al-istiqamatu khairun min alfi karamatin. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Karamat kita dah belajar dah sebelum ni kan? Karamat untuk siapa? Karamat untuk siapa? Hello? Hello? Tak ingat? Kau tak dengar ni? Tak ingat Ustaz. Tak ingat? Ustaz. Uh, Jadi dekat wali. bukan dekat wali ya. Karamat dekat orang-orang yang soleh. Ada apa semua? Irhas. Ingat tak? Ma'unah. Lagi apa dia? Sihir. Mukjizat. Antaranya karamah. Karamah ni untuk apa? Perkara yang mencari adat. Yang berlaku kepada orang-orang yang soleh. Kadang kita minta doa kan. Kita minta doa supaya istiqamah kan kita minta karamat. Nak yang mana? Di antara sebesar-besar karamat ialah istiqamah. Bukan karamat lah. Kalau para wali ni dia tak minta karamat. Dia minta istiqamah. Cuma karamat dikurniakan oleh Allah SWT tanpa kehendak. Barulah boleh digelar sebagai wali. Wali bukannya minta karamat. Dia minta karamat. Dia minta perkara-perkara yang mencari adat saja. Ada seorang tok guru. Ni cerita seorang tok guru lah. Di Kedah. Dia seorang yang alim. Dan dia berkata dia wali.
Tiba-tiba orang mai ziarah dia. Ada 2 kelompok lah mai ziarah dia pada waktu yang sama. Seorang ni, kelompok yang pertama, bila mai rumah Tok Guru ni, Tok Guru tu bagi kitab. Okey, apa Tok Guru tu kata? Baca. Dengan nada yang kasar sikit lah. Baca. Aku kata baca. Okey. Mai kelompok yang kedua, Tok Guru tu bagi kitab dan dia suruh dengan nada yang lembut. Okey, baca. Kan? Nada dia berbeza. Orang pun heran lah. Lepas mereka tu balik, lepas tu baru tanya Tok Guru tu. Awak Tok Guru, satu kelompok ni dengan nada yang keras, satu kelompok lagi dengan nada yang lembut. Lalu Tok Guru tu pun abang, kelompok yang aku bernada kasar dengan dia tu ni, mereka mai niat nak minta ilmu-ilmu yang pelik. Nak minta karamat, ilmu kebal apa semua tu. Sebab tu nada aku kasar. Tapi kalau orang yang mai nak minta ilmu yang betul-betul, dia bercakap dengan nada yang rendah. Walaupun orang tu tak zahir pun, dia nak minta benda-benda yang pelik. Tapi Tok Guru tu tahu. Yang tu disebut karamah. Dia mengetahui perkara-perkara yang orang lain tak tahu. Okey? Banyaklah cerita tentang karamah ni. Kalau nak cerita panjang, tak habis tajuk kita ni. Okey, tengok kepada makna kalimat wala tatraw, iaitu wala tatajawazu hududallah. Tengok kepada buku muka surat 93. Wala tatajawazu hududallah, jangan melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala. Wala tatraw. Wala tarkanu, iaitu wala tamilu, jangan cenderung. Fatamassakum, iaitu fatusibukum ataupun fatusibakum, kamu akan ditimpa. Wazulafan, iaitu wa qurban, iaitu dekat, qurban dekat, qarib. Ulang sekali lagi, wala tatgha wala tatajawazu hududallah. Maksud dia apa? Jangan Melampaui batas Allah. Wala tamilu Jangan cenderung. fatusibakum Kamu qurban Dekat. dekat. Okey, tengok syarah ayat secara ijmalan, secara ringkas. Okey, ayat yang pertama tadi Ustaz sebut pasal apa? Fastaqim kama umirta. Ayat tu tentang apa tu? Istiqomah. Istiqamah. Okey. Yang kedua, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Yang tu tentang? Jangan cenderung kepada orang zalim. Okey. Yang ketiga, wa aqimus salata tarafin nahar. Tentang apa tu? Dirikan solat siang malam. Ya. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan keburukan. Okey Ustaz, tak mau nak pergi jauh-jauh. Syarah ayat ijmalan ni, kamu boleh baca sendirilah. Kalau tengok ayat tu, daripada separuh muka surat tu, agak-agak faham tak kalau baca sendiri? Kau nak kena terjemah. Kau nak terjemah laju-laju. Laju-laju ah. Qad amara Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayati li rasulihi wa 'ibadihi al-mu'minin bi-thabati wad-dawam wal-istiqamati 'ala al-islam wa la tajawazu amra Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh dalam ayat ini kepada rasulnya dan hamba-Nya yang mukminin supaya apa? Sabat tetap dawam berterusan, al-istiqamah tegak, alal Islam, dalam ajaran Islam. Wala tajawazu amrallah subhanahu wa ta'ala, jangan melampaui suruhan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan melampau-lampau. Istiqamah, perkataan dia asal daripada perkataan qama,
Qamah ni maksud apa? Tegak. Kan? Qamah maksud tegak. Dan dia boleh tak bengkok? Tak boleh. Tengok pada gambar ni. Okey, tengok jalan yang lurus saja kan. Okey. Sebab tu Ustaz buat gambar ni. Buat jalan. Biar lurus saja. Istiqamah ni berterusan. Okey. Kemudian, fa innahu bima ta'maluna. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui min a'malin saghiratan. Okey. Allah SWT mengetahui amalan-amalan yang kecil. Sama ada kecil ataupun besar. Allah Ta'ala mengetahui. Okay, wahdaru ya ahlal iman. Okay, berjaga-jagalah wahai ahli yang beriman. Antamilu biqulubikum ila ahli syirki. Cenderung hati kamu kepada ahli syirik. Fatusibakumun nar, maka kamu akan ditimpa, kamu akan disentuh oleh api neraka. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ أَعْوَانٍ يَمْنَعُونَكُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Okey. Dan tidaklah ada seorang pembantu kamu yang dapat menghalang kamu daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sekali lagi, ثُمَّ أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَجُزْءًا مِنَ اللَّيْلِ. Bukan wajur'an, wajuz'an minal lail. Kemudian Allah SWT menyuruh kamu supaya mendirikan solat pada siang dan malam. Solat waktu siang dia bermula daripada subuh, kemudian zuhur, asar. Kalau malam, maghrib dan isya. Fa inna salawatil khamsi yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya sembahyang yang 5 itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Okey. Sebelum ni Ustaz dah abad lah. Kalau dosa besar, dihapuskan melalui apa? Taubat. Taubat. Ahsantunna. Wa inna fi'lal khairati yukaffiru dhunubi salifah. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Dosa-dosa yang lalu ni dosa apa? Dosa kecil ya, bukan dosa besar. Wa yamhu atharaha, dan menghapuskan kesan-kesannya. Wa fi dzalika i'dhatun liman arada al-'iddah. Dan pada ayat ini adalah pengajaran bagi orang yang nak kepada pengajaran. Inna Allah subhanahu wa ta'ala la yudhi'u ajra alladhina ahsanu al-'amala bal yazidul muhsinin. Okey. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mensia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Bal yazidul muhsinin. Bahkan tambah pahala kepada orang yang berbuat baik. Dapat tak cara ringkas? Dapat tak? Dapat. Ya, cara ringkas. Okey. Yang ni yang penting ni. Sebab nuzul ayat 114. Yang di bawah ni muka surat 94. An Abdullah radhiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فاقضي في ما شئت فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت نفسك قال فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية أقيموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة قال بل للناس كافة. Okey. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah meriwayatkan sebab apa turun ayat ni? Ayat ni. Aqimus salata tarafay nahar. Dirikanlah solat pada siang dan malam. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Okey. Tentang apa ni? Ada seorang lelaki dia mai dekat Nabi SAW, dia cerita dekat Nabi SAW.
Satu hari dia pergi berubat seorang perempuan. Seorang lelaki, tapi dia berubat seorang perempuan. Tiba-tiba, dia berubat seorang perempuan yang sakit. Di mana? Fi aqsal Madinah. Di hujung bandar. Kemudian, bila berubat perempuan tu, tengok-tengok dia training dekat perempuan tu. Apa dia buat? Bila dalam keadaan berdua-duaan, mereka dua sajadah, orang lain tak tengok. Apa yang berlaku? Dia timbullah perasaan syahwat. Jadi apa dia buat? Wa inni asabtu minha maduna an amassaha fa ana hada. Aku ni duduk dengan dia ni bukan dekat sentuh dia. Aku buat lebih daripada tu. Dia buat apa? Dalam riwayat lain menyatakan dia cuma cium saja perempuan tu. Taklah sampai jimat, tapi dekat cium saja. Dia mai dekat Nabi SAW, dia kata apa? Okey, faqdi fiyya ma syi'ta. Wahai Rasulullah, jatuhkanlah hukuman terhadap aku atas apa yang aku buat ni. Apa pun tak apa. Mengikut kehendak engkau. Dia dah buat dosa. Dia pergi dekat Nabi SAW. Nak akui dosa lah. Dia pun cerita perkara sebenar. Lepas tu, dia minta hukuman. Sebab apa? Nak bagi gugur dosa tu. Itu beza sahabat dengan zaman dah. Kalau sahabat dulu, dia pun buat salah, dia pun sedar. Tapi nak akui dosa. Kita kalau buat dosa, tak sedar-sedar. Okey. Pada masa yang sama, waktu dia tengah cerita dekat Nabi SAW, bukan Nabi saja yang ada. Yang ada siapa dia? Sayyidina Umar. Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar pun kata dekat dia, laqad satarakallahu law satarta nafsak. Ni kalau hang sembunyi perkara tu pun, kalau hang bertaubat, Allah Ta'ala akan tutup hang punya aib. Ni hampir cerita dekat Nabi SAW. Lebih kurang macam tu lah Sayyidina Umar kata. Yang hampir cerita buat apa? Lalu apa Nabi buat? Falam yaruddan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'a. Nabi balas tak? Nabi tak kata apa. Nabi senyap je. Faqama ar-rajulu fantalaqa. Bila dia tanya macam tu, duduk bersembang dengan Nabi SAW, Sayyidina Umar pun kata macam tu, Nabi tak balas. Lagi apa? Lepas tu apa dia buat? Dia buat apa? Faqama ar-rajulu fantalaqa. Maksud dia apa? Lelaki tu pun bangun, kemudian dia pun beredaklah daripada tempat tu. Fa'atba'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dia beredak, apa Nabi buat? Nabi pun ikut dia. Atba'a maksudnya ikut. Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut dia. Bila Nabi ikut dia, da'ahu, Nabi panggil dia. Lepas tu Nabi baca ayat dekat dia. Aqimus salata tarafay nahar, sampai ayat tu lah. Nabi kata, dirikanlah salat siang dan malam. Sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Maka kata seorang lelaki, kan, dalam hadis ni disebut lelaki saja. Dalam hadis yang lain sebut lelaki juga, tapi dalam syarah hadis dia habaq nama sahabat tu nama apa. Okey, nama dia berapa? Kamu cari sendirilah. Nama dia Abu Yasar. Okey, Abu Yasar. Dalam hadis dia tak sebut nama orang. Sebab apa? Nak tutup aib. Ni Islam, dia nak tutup aib, tak sebut nama orang. Dia hanya sebut ja'ar rajulun, datang seorang lelaki. Okey. Nabi panggil dia, lepas tu Nabi baca ayat tu. Dan dia pun faham ayat tu. Tak gaduh nak tafsir panjang-panjang. Faqala rajulun minal qaum. Dan nak kata seorang daripada kaum tu, wahai Nabi SAW, ayat ni untuk aku seorang ke untuk kaum keseluruhannya? Khusus untuk dia ke untuk orang lain sekali? Nabi kata, balin nasi kafah. Untuk umat-umat yang akan datang pun dapat juga ayat ni. Iaitu dia, kalau buat kebaikan akan menghapuskan keburukan. Okey. Dalam hadis yang lain banyaklah cerita tentang
Solat ini menghapuskan dosa-dosa masa lalu. Ada dalam satu hadis, Nabi tanya, kalau seorang ni, dia duduk tepi sungai, dia berwuduk, kemudian dia solat 5 waktu sehari semalam, kan? Apa pandangan kamu? Dia duduk tepi sungai. Seolah-olah dia duduk tepi sungai dan dia mandi setiap hari. Sehari 5 kali. Apa pandangan kamu? Hal yabqa min daranihi syai'an? Ada tak lagi kotoran dekat badan dia tu? Mandi 5 kali sehari. Bukan dekat mandi sehari 2 kali je. Sahabat kata apa? Sahabat kata, kalau ikutkan memang tak ada adalah kotoran tu. Tu yang Nabi nak maksudkan. Kalau solat ni dapat menghapuskan dosa. Bukan dekat solat saja. Innal hasanat, apa-apa bentuk kebaikan, menghapuskan keburukan. Tapi pokok dia solat lah. Sebab apa? Kalau orang yang solat ni, dia tak akan melakukan maksiat. Biiznillah. Okey? Boleh faham tak sebab nuzul ni? Okey, baik. Terus lagi. Al-istiqamatu fi ta'atillah. Kau soal apa? Ikut tak lagi ni? Ikut tak lagi? Ikut lah. Okey. 95. Innal istiqamata hiya luzumu ta'atillahi subhanahu wa ta'ala wa hiya nizamul umuri kal'ati. Maksud istiqamah tu apa dia? Yang pertama, ittiba'ul haqqi wal qiyamu bil adli. Ikut kebenaran, wal qiyamu bil adli, dan mendirikan keadilan. Waluzumu al-manhajil qawim, dan menazimi metod-metod yang kukuh. Manhaj ni metod, metodologi ataupun kaedah. Kita dapat poin yang kedua. Al-i'tidalu ala ta'atillahi subhanahu wa ta'ala aqdan wa qawlan wa fi'la. Okay. Bersederhana dalam melakukan ketaatan kepada Allah dari segi akidah, percakapan dan perbuatan. Okay, maksud dia apa ni? Al-i'tidal, bersederhana, pertengahan. Dia sederhana ataupun pertengahan. Dia tak melampau-lampau. Kamu tengok muka surat 94 patah balik dekat bawah sebelah kiri tu. Al-Ta'lam tu. Nampak tak? An Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala adwamuha wa in qalla. Bisa dengar hadis ni? Teringat tak? Tak. Sayyidatina Aisyah, dia meriwayatkan Nabi ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi pun reply kepada dia, adwamuha wa in qalla. Dia berterusan walaupun sedikit. Daripada nak pulun, buat teruk-teruk, dia bertahan dekat sehari 2 saja. Lepas tu tak buat dah. Dengan dia buat sikit, lepas tu berterusan sampai ke akhir hayat. Mana lebih baik? Yang berterusan. Ya, yang berterusan. Itu dipanggil al-istiqamah. Buat sikit tapi berterusan. Okey? Itu maksud al-i'tidal ala ta'atillah. Dia tak melampau-lampau. Ikut kemampuan diri dia saja. Okey? Yang ketiga, antakuna dawaman wa tami'an fi thawabillah. Hendaklah berterusan dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wa khaifan min iqabih, dan takut azab Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan tu mestilah berterusan dan mengharapkan pahala daripada Allah Taala dan takut azab. Okey. Yang keempat, al-istiqamatu bi mutaba'ati sunnati ma'a at-takhalluq bil akhlaqil mardiyah. La sayra ma'al hawa wal ibtida'.
istiqamah mengikut sunnah Nabi SAW serta berakhlak dengan akhlak yang diridai Allah Ta'ala. Tidak berjalan mengikut hawa nafsu dan perkara-perkara bid'ah. Apa dia contoh perkara bid'ah? Bisa dengar tak? Bid'ah ni perkataan apa? Bisa dengar tak? Bid'ah ni benda apa? Perkara apa? Ha? Bid'ah tu apa dia? Bid'ah ni perkara barulah kalau kamu tengok isu semasa ni. Isu semasa yang orang kata bid'ah ni apa dia? Simbol capal Nabi SAW. Tahu tak? Capal. Tahu. Tahu, Capal tahu. tu kan? Selipar Rasulullah SAW. Orang lukis buat simbol, letak dekat mana-mana tempat lah. Button bash ke, kan? Yang orang duk jual tu. Lukis simbol capal Nabi SAW. Boleh ke tak boleh tu? Mengambil berkat dengan asar Nabi SAW. Kalau mengambil berkat dengan asar yang sebenar, yang betul-betul barang Nabi SAW, yang tu tak jadi masalah. Yang ni bukan asar Nabi SAW. Cuma dia lukis saja, logo saja. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Cuba jawab tengok. Boleh. Ha? Boleh. Ha? Boleh? Okey. Kalau kata boleh tu Alhamdulillah lah. Dia seolah-olah macam dengan gambar lah. Gambar mak kita kan. Gambar mak kita buat dalam beg duit. Kan? Mak kita sebenarnya, mak kita masukkan dalam beg duit. Ke gambar saja? Gambar je. Gambar saja. Dia macam tu juga. Boleh tak? Gambar tu, kita ambil duk pijak-pijak apa semua. Kita buat tak? Kita tak buat. Sebab apa? Seolah-olah menghina mak kita, betul tak? Macam tu lah. Macam tu lah capal tu. Bila kita tengok tu, teringat Rasulullah SAW. Capal Nabi SAW. Dan capal Nabi pun bentuk dia bukan bentuk yang macam dengan selipar Jepun kita ni. Bukan macam selipar kita duk pakai. Lain daripada yang lain. Bisa tengok tak? Dia ada tempat sangkut jari tu dua lah. Sebelah ujung sana, ujung sini. Dia lain sikit. Gambar ada dalam internet pun nampak. Boleh tengok. Okey. Ni hadis tentang apa? Khudu minal amali ma tuqiqun. Okey, tengok balik dekat skrin kamu. Khudu minal amali ma tuqiqun. Ambillah amalan yang kamu mampu. Okey. Wa inna ahabbal amali ila Allah ma dama wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala berterusan walaupun sedikit. Cakap kita mampulah. Kalau tak mampu, tak payah tu. Susah-susah. Tapi kalau wajib, benda yang wajib, kena buat lah. Okey. Seterusnya. Fastaqim kama umirta. Al-istiqamatu ia al-mudawamah ala fi'lin ma yanbaghi fi'luhu wa tarku ma yanbaghi tarkuhu waluzumul manhajil qawi. Dapat tak Ustaz baca tamanah ni? Boleh tak? Tamanah. Tamanah. Nah, dekat 95 tu. 95. Okey, istiqamah ialah berterusan melakukan perkara yang wajib dibuat. Bukan wajib yang perlu dibuat. Berterusan melakukan perkara yang patut buat dan meninggalkan apa yang patut tinggal dan melazimi manhaj yang kukuh. Okey. Okey, yang ni sama kan. Sampai belakang wa anha tahqiqan lil ubudiyyati allati hiya al-ghayatu min khuluqil insi wal jin wa biha yahsulu lil mar'il fawz wal falah. Okey. Bukan min khuluqiyah, min khalqil insi wal jin. Okey. Istiqamah ni adalah syarat ubudiyah, syarat merealisasikan perhambaan kita kepada Allah SWT. Dan itu adalah tujuan ciptaan manusia dan jin.
supaya apa? Istiqamah dengan Islam. Wa biha, dan dengan istiqamah itu akan memperoleh kejayaan dan kejayaan. Al-fawz kejayaan juga, al-falah kejayaan. Inna Allah subhanahu wa ta'ala qad amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina kullahum bil istiqamati fi ta'atillah wa tarkil ma'asi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Rasulnya dan orang-orang yang beriman semuanya sekali supaya apa? Istiqamah dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Yang kosak seterusnya 96, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kamu cenderung kepada orang yang melakukan kezaliman. هذه الآية الحكيمة أبلغ ما يتصور في النهي عن الظلم والتهديد عليه وقد جاء النهي عن الركون إلى الذين ظلموا بالميل والمحبة والرضا وقال المفسرون رضي الله عنهم هذه الآية أصلها في سد ذرائع الفساد المحققة أو المظنونة. Okey. Ayat ini menggambarkan tentang larangan daripada melakukan kezaliman dan ancaman kepada siapa yang zalim. Dapat tak? Kalau tak dapat abang ah. Waqad ja'a an-nahyu 'anil rukun, dan datang larangan tu. Larangan apa? Larangan cenderung, bukan kata buat zalim, cenderung kepada kezaliman. Melalui cara apa? Al-maili wal mahabbati wal ridha. Kita cenderung kepada orang yang zalim, kemudian kita mencintai orang yang zalim dan kita redha dengan perbuatan orang zalim. Yang itu juga diharamkan. Wa qala al-mufassiruna rahmatullahi alaihim. Kata ahli-ahli tafsir, dia kata apa? Ayat ini jalan untuk menutup segala kejahatan. Sama ada kejahatan ataupun kerosakan yang hakiki ataupun kita sangka kerosakan akan berlaku. Okey. Saddu zara'i'. Saddu zara'i' ni kalau kamu dalam kelas dini lah, 3-5 baru belajar. Kelas dini 3-5 baru belajar. Dia di antara dalil yang tidak disepakati oleh para ulama. Dalil yang menjadi khilaf di kalangan ulama. Saddu zara'i'. Okey, menutup jalan, menutup dia larang tu untuk menutup jalan supaya dia jadi lebih teruk. Okey, contoh daripada contoh macam dengan had laju lah di Malaysia. Had laju di Malaysia dia letak berapa? 110 km sejam kan dekat highway tu. Dia letak had 110 km sejam. Ada tak dalam dalil, dalam Al-Quran ataupun hadis, jangan naik kereta, jangan naik unta melebihi 110 km sejam. Ada tak? Tak ada. Tak ada kan? Tapi kenapa kerajaan letakkan kadar 110 tu? Untuk pasal du zara'i'. Nak tutup supaya dia jadi lebih teruk. Kalau orang pakat dah kecu saya sampai rapat meter 200, 220, ramai orang mati di jalan. Okey. Itu dipanggil sabdu zara'i'. Antara yang lain apa lagi? Kerajaan, kamu ingat ada lagi tahun 2008 satu peristiwa Lanun, dia rampas kapal tu namanya Bunga Melati, di mana di Teluk Eden dekat Somalia tu lah, Yaman dengan Somalia. Lanun rampas, lepas tu kerajaan Malaysia bayar tebusan untuk nak selamatkan tawanan. Padahal tebusan tu boleh tak orang Islam bayar tebusan kepada kafir? Seolah-olah mengagungkan orang kafir. Tak boleh. Tapi pasal apa buat? Pasal apa Malaysia bayar? Tebusan dia berapa juta? 2 juta USD. Kalau tak bagi 2 juta, dia tembak. Padahal Malaysia pun bagi juga.
2 juta. Kapal tu tetap kena rampas, tapi tebusan tu dibebaskan. Dapat orang tu balik. Dalam 40 orang lah. Kamu boleh tengok dalam internet. Kamu check lah. Bunga melati, type lah bunga melati, Google tengok. Kapal bunga melati. Kes dia berlaku pada tahun 2008. Waktu tu umur kamu apa? 3 tahun kan? Ha. Ingat tak 3 tahun? Tak. Tak apa. Tak tahu apa? Kamu ingat sejarah hidup kamu mula umur apa? Kamu mula ingat sejarah hidup kamu tu mula umur apa? 5 tahun kot. 6 tahun kot. 6 tahun. Lebih kurang macam tu lah. Ustaz pun sama lah. 4 tahun, 5 tahun, 4 tahun ingat beberapa peristiwa. Naik 5 tahun, 6 tahun, barulah ingat banyak sikit. Masuk tadika dulu macam mana kan. Kalau 2 tahun, 3 tahun tak ingat apa dah. Kita pun tak tahu kita buat apa. Tengok dalam gambar je. Mak pun cerita lah. Waktu ni pergi sini ke sini ke sini ke sini. Kita tak sedar pun. Okey. Okey tengok. Istiqamah. At-talabah. Istiqamatul talabah. Okey, kalau kamu istiqamatul talabah. Istiqamah bagi pelajar. Antara yang pelajar boleh buat apa dia? Nombor 1 ni pada belah kanan. Belah kanan apa dia? Kamu tengok gambar apa ni? Gambar apa? Masa. Kena tepati masa. Kamu masuk 5 minit sebelum tak? 3 minit sebelum. 3 minit sebelum. Okey lah. Yang penting sebelum mula kelas. Okey, sebelum pukul 8. 5 minit sebelum kira okey lah. Ada juga Ustaz tengok tadi. Ustaz 7.45 dah tengok dah. Berapa orang yang dah masuk. Tak ada orang masuk lagi. 7.55 baru ada 3-4 orang. Okey. Masa ni kena jaga betul-betul ya. Kita janji dengan orang kan. Bukan dekat Ustaz pandai pesan dekat kamu je. Ustaz pun kena jaga masa juga. Okey. Yang kedua, sebelah kiri, anti clockwise. Kita pergi belah kiri. Apa dia ni? Gambar apa? Gambar apa? Buat ibadah. Buat ibadat. Gambar apa? Ibadat tu apa dia ni? Dia tengah buat apa ni? Baca Baca Quran. Baca Quran kena sehari, kena istiqamah. Berapa juzuk? Berapa surah? Berapa ayat? Ni antara 4 perkara penting lah yang Ustaz highlight untuk pelajar yang perlu kamu buat lah. Menepati masa. Kena ajak daripada Allah, tepati masa betul-betul. Yang kedua, ni baca Quran. Koman sehari baca lah. 1 makro', 2 makro'. Baca juga Quran. Yang tinggal langsung. Okay, baca Quran. Yang ketiga apa dia? Ni apa dia? Study. Ni. Sebelah kiri. Sebelah kiri bawah. Nampak tak cursor? solat. Solat jangan tinggal. Solat ni jangan tinggal. Jaga waktu dia. Dalam waktu dia betul-betul. Okey. Solat sunat. Kalau rajin lagi, solat sunat. Rajin lagi, tambah dengan tahajud. Berat dah nak buat? Berat. Sebab tu kita kata, ada wa muha wa in qalla. Berterusan walaupun sedikit. Buatlah 2 rakaat dulu. Kemudian, lama nanti dah kuat dah, tambah 4 rakaat. Berkekalan lama, tambah lagi. Okey. Yang keempat apa dia? Study. Okey. Gambar study. Handsome tak abang ni? Boleh lah. Boleh lah. Okey. Study ya. Kamu study sehari berapa jam? Sehari berapa jam? Istiqamah sekolah menengah kena study. Sehari berapa jam? Bukan kelas online Google Meet apa semua ni. Ni study sendiri. Berapa jam? Tak terkira. Tak kira. Banyak tu. Sekurang-kurangnya 2 jam. Sekurang-kurangnya 2 jam. Study lah. Sehari 2 jam. Istiqamah. Kalau tak mampu, mula dulu 30 minit. Main game mampu kan? Berfacebook mampu kan? Berwhatsapp
Instagram apa semua tu, berapa jam kamu buat? Berjam. Tapi kalau nak study, malas. Payah lah. Zaman kamu payah sikit pasal media sosial ni banyak. Baru ni ada seorang artis baru pakai purdah, nama apa? Nilofa. Semua tahu kan? Ustaz tak perlu sebut nama, semua tahu. Nak abang kata apa? Kamu, makna kata kamu selalu tengok media sosial lah. Betul tak? Tak mengaku. Tak tahu lah Ustaz. Tak tahu. Betul Ustaz, selalu. Betul. Selalu. Ya. Okey. Macam mana nak istiqamah? Susah tak nak istiqamah? Susah tak? Agak-agak susah tak? Kalau ikut gambar yang 4 ni, agak-agak susah tak? 4 ni je. Agak susah. Agak susah. Gila. Lepas tu nak mula daripada mana? Nak mula dia macam mana? Ni tanya. Nak mula dia macam mana? Nak mula dia mestilah dengan bertaubat dulu. Sebab hati kita kotor. Kalau hati dia bersih, barulah boleh mai semua-semua ni. Kalau hati kotor, payah nak mai. Benda ni takkan mai. Dia tak mampu. Kamu bertaubat tak? Saya berapa kali taubat? Beristighfar saya berapa kali? Tak terkira juga. Terkira tak? Tak terkira. Sebab apa? Okey. Wali-wali ni, dia bertaubat. Taubat mereka macam kita ke? Tak. Taubat mereka, kalau mereka lupa daripada mengingati Allah, mereka bertaubat. Kita tak. Taubat kita, taubat daripada melakukan maksiat. Dosa telinga, dosa mata, dosa mulut. Kan? Dosa mulut kita orang mengumpat. Bergosip. Banyaklah bergosip. Dosa tangan. Duduk dengan kawan-kawan, mulut. Duduk berjauhan, tangan. Mesej kan. Okey. Tu beza dosa wali dengan taubat wali dengan taubat orang awam kita ni. Nak mula daripada mana? Taubat. Biar hati bersih barulah mai semua ni. Tu cara istiqamah. Macam mana nak bagi hati bersih? Selalu berzikir. Kalau tengok kehidupan para ulama kan, mereka tak lepas daripada zikir. Buat tasbih ke mana-mana. Walaupun tak ada tasbih pun, tapi dalam hati berjalan. Subhanallah, la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gerak lalu. Walaupun nampak macam biasa je, tapi mereka tak mensia-siakan masa walaupun sesaat, walaupun sedetik. Hidup ni lama tak? Tak lama. Hidup tak lama. Okey. So, apa yang kamu dapat hari ni? Ni doa. Antara doa daripada Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Teringat doa ni? Hafal doa ni. Ya Allah, janganlah engkau berpaling hati kami setelah engkau bagi hidayah dan kurniakanlah kepada kami rahmat. Sesungguhnya engkau Maha pemberi kurnia. Ini doa daripada Al-Quran, surah Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita asal semua hafal dah ni. Antara doanya lagi daripada hadis pula. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami ke atas agama Engkau. Wahai Tuhan yang sama juga lah, musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Sama juga. Apa ada doa ni? Biasa baca tak? Biasa amal tak? Yang ni yang... Ya. Yang ni yang guru-guru selalu ajak kita lah. Allah marzuqna qabla al-mauti taubah. Ya Allah, rezekikanlah sebelum mati kami ni taubat. Wa indal mauti syahadah. Ketika mati, mati syahid. Wa ba'dal mauti, dan selepas mati pada jannah wa na'iman. Maksudnya syurga dan juga nikmat. Doa ni penting lah. Kalau tuk guru dia tak lepas doa ni. Memang hafal lalu.
Dapat dah baris dah. Allah marzuqna qabla al-mauti taubah wa 'inda al-mauti syahadatan wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima. Okey. Kita tak tahu nak mati bila. Sebab tu kena taubat kembali kepada Allah Ta'ala. Kita ni buat dosa tak? Orang awam mesti buat dosa. Mesti buat dosa. Kadang kita sedap, kadang kita tak sedap. Kita buat dosa, tapi kita tak perasan. Ada seorang ni, boleh saya tahu, boleh lanjut lagi tak? Kita habis 95 minit kan, mula 5 minit tu. Ada seorang ni, ada satu orang hamba. Dia ni dia buat dosa bukan dosa yang biasa-biasa, memang jahat betul ya. Dia memang jahat betul. Dan orang pun tahu kata dia ni jahat. Dia jahat betul, jahat sungguh. Lepas tu dia mati. Bila dia mati, Allah Ta'ala takdirkan ada seorang soleh ni mimpi tengok keadaan dia waktu dalam kubur. Itu yang berlaku lah. Banyak keadaan berlaku lah. Orang ni dia jahat. Lepas tu Allah Ta'ala nak habaq kata dia ni baik. Dan Allah Ta'ala bagi mimpi kepada orang yang soleh supaya tahu keadaan dia waktu dia mati. Orang soleh mati tentang dia, tengok dia dalam keadaan waktu dalam kubur. Orang soleh ni tengok apa? Tengok kubur dia, Masya Allah. Lapang, luas. Wangi pula tu. Lepas tu orang soleh ni pun pelik lah. Tanya dia. Weh, hang ni waktu kat dunia dulu hang jahat. Semua orang tahu kata hang jahat. Tapi waktu hang mati, pasal apa tengok-tengok? Kubur hang lapang. Pelik lah, dia jadi pelik. Buat jahat tapi dibalas baik. Lalu dijawab oleh orang tua dia, aku sebelum aku mati, aku bertaubat. Oleh kerana taubat dia diterima, dia dapat nikmat. Okey. Antara ciri orang yang mati soleh tu dia. Antara ciri dia lah yang selalu kita tengok. Kita tak nampak pun orang cerita mati dalam keadaan senyum. Bisa jumpa tak? Ada yang mati dalam keadaan senyum kan? Dia mati dalam keadaan wajah dia berpeluk. Lepas tu wajah dia kekuning-kuningan. Itu tanda orang yang mati soleh. Mati baik lah. Mati dalam keadaan baik. Okey. Kemudian, orang yang tadi ni, dosa dia buat apa? Dia kerja dekat kilang arak. Dekat kedai arak. Pada masa yang sama, dia pun minum arak sekali. Lepas tu dia balik dia rumah. Balik rumah hari-hari kira mabuk lah. Tapi dia tak pernah tinggal solat. Hari dia balik rumah tu, pada satu hari tu sebelum dia mati, dia balik dia rumah. Dia ambil wuduk elok-elok. Kan? Dia pun mandi, ambil wuduk elok-elok. Kemudian, pada waktu subuh tu, dia pergi masjid. Waktu dia pergi masjid, dia pun solat apa semua. Dan dalam hati dia niat apa? Aku, kalau orang susah meminta tolong aku. Kalau orang yang meminta tolong tu, dia seumpama aku. Orang jahat macam aku juga. Dengan seorang lagi, orang yang soleh. Ulama meminta tolong dekat aku. Nescaya aku akan pilih orang yang soleh. Tengok-tengok mati. Dia baru niat macam tu. Tiba-tiba mati. Dengan mati dia tu, Allah Ta'ala bagi ganjaran. Tu baru niat nak buat baik kepada orang soleh. Kalau tolong pula, tak tahulah. Niat mak besar pula. Sebab tu kena bertaubat. Taubat ni kena sentiasa. Kadang-kadang kita taubat kan. Lepas tu, buat balik dosa. Lepas tu nak kena taubat balik tak? Taubat balik. Biasalah syaitan. Dia suka kacau. Buat dosa, taubat balik. Buat dosa, taubat balik. Buat dosa, taubat balik. Takut-takut mati ngejut. Mati-mati dalam keadaan tak bertaubat. Okey? Ada apa-apa soalan? Kalau ada soalan, kamu boleh ni ya, PM Ustaz. Ada yang PM Ustaz. Tapi tulis direct Direct dengan Ustaz. Tulis direct. Tanya soalan tu. Ustaz, boleh dah nak tanya? Tak payah tulis tanya dah. Ada masa Ustaz reply. Kalau Ustaz malah nak tulis, lambat sikit lah. Kalau Ustaz rajin typing ni, kebetulan duk pegang handset pula, Ustaz reply tu je lah.
Kalau soalan tu mudah, reply tu je lah. Okay, ada apa soalan? Boleh faham tak? Tajuk kita hari ni tentang apa? Apa yang kamu dapat? Saya sebut 1, 2, 3, 4, 5 perkara. Kena beristiqomah. Istiqomah. Terima kasih Mas Turina Aish. Sebab nuzul ayat 114 tu dia. Sebab dia nak jawab. Dia solat siang dan malam. Ya. Sebab nuzul dia berapa? Apa nama SU Usuluddin ada tak? Balqis. Balqis ada dalam ni? Tak ada. Balqis masuk tak Balqis? Oh, Balqis ada. Ada nama. Tapi orang tak tahu dah, tak ada. Orang ada tak? Balqis mana Balqis? Okey. Mic tak boleh guna apa ni? Oh, okey. Mau dia reply kat sini. Sorry lah. Tak baca. SU kelas 3K sebenarnya. SU usul. 3N sebenarnya. Tak ada. Tak reply ni. Okey. Wallahu'alam. Nak dekat tu saja. Ada apa-apa soalan kamu tinggal lah. Dan mesej melalui Telegram lah. Jangan WhatsApp. WhatsApp Ustaz tak mau. Kalau Ustaz tak layan. Hang handset. Banyak sangat notification. Tak ada soalan? Okay. Wallahu'alam. Tasbih kafarah. Ha? Aina. Adawiyah. Nak cakap apa tu? Tak ada apa, Ustaz. Tak ada apa. Okay. Wallahu'alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.